Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan kesusasteraan dan kebudayaan Melayu kod BMMB 1104 dan pengantar pengajian pendidikan GPPP 1092. Pertama sekali, kita lihat kepada takrif kesusasteraan Melayu. Kesusasteraan ialah satu bentuk ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2011 dalam buku Bahasa Melayu 1 edisi kedua, perkataan kesusasteraan terbentuk daripada perkataan Sanskrit iaitu susastra yang bermaksud huruf atau buku indah. Menurut kamus pula, kesusasteraan bermaksud hasil seni atau karya tulisan dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu. Kesusasteraan Melayu terbahagi kepada 4 jenis iaitu prosa tradisional, prosa moden, puisi tradisional dan puisi moden. Prosa tradisional. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2011, prosa tradisional merujuk kepada hasil kesusasteraan ditulis dalam gaya ayat-ayat biasa dengan menggunakan tata bahasa yang mudah pada zaman dahulu. Prosa merupakan satu karya yang bercorak naratif. Sastra rakyat lisan, menurut Zaidan, adalah ungkapan dari mulut ke mulut hasil kebudayaan lisan dalam masyarakat tradisional yang isinya dapat disejajarkan dengan sastra tulisan dalam masyarakat moden. Antara ciri sastra rakyat ialah disebar dan diwariskan secara lisan. Selain itu, sastra rakyat bersifat tradisional dan lama. Seterusnya, sastra rakyat juga wujud dalam variasi yang berbeza-beza serta bersifat anonimi. Sastra rakyat terbahagi kepada dua iaitu naratif dan bukan naratif. Contoh bagi naratif ialah mitos, legenda dan cerita rakyat, manakala bagi bukan naratif ialah puisi rakyat. Pertama sekali ialah mitos. Mitos ialah cerita yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh empunya cerita dan masyarakat yang mendukungnya. Mitos mengisahkan kejadian alam semesta, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bentuk muka bumi dan kejadian alam. Tokoh yang terlibat pula terdiri daripada makhluk halus, dewa atau separuh dewa yang terjadi pada zaman dahulu. Ciri-ciri mitos termasuklah dianggap benar-benar terjadi, peristiwa yang aneh tetapi penting, dianggap keramat dan memberi kesan kepada masyarakat serta berlaku pada zaman lampau. Jenis mitos yang pertama ialah mitos asal-usul. Mitos asal-usul berlaku pada zaman lampau dan dianggap keramat oleh masyarakat yang mendukungnya. Mitos ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu, terutama cara pemikiran yang bersifat mistik dan bersangkut paut dengan sesuatu rahsia dan majis. Contoh mitos ini ialah asal-usul kejadian alam, kejadian bentuk-bentuk binatang dan asal kejadian bentuk topografi seperti kisah Tasik Chini. Seterusnya ialah mitos institusi sosial. Mitos institusi sosial merupakan mitos yang mengisahkan asal-usul sesebuah institusi sosial dalam masyarakat Melayu. Contohnya, mitos kedatangan Islam, institusi adat, institusi bomo yang melibatkan perubatan pemulihan, pendinding diri, alat berandam dan semah pantai. Yang terakhir ialah mitos politik. Mitos politik ialah cerita yang berkaitan dengan struktur pemerintahan dan kerajaan. Contohnya, cerita keturunan Raja-Raja Melayu, mitos penubuhan sesebuah kerajaan seperti Pasai, Melaka dan Samudra. Seterusnya, legenda. Legenda merupakan cerita yang dipercayai benar-benar berlaku tetapi dianggap suci. Ciri-ciri legenda termasuklah sejenis komunikasi lisan yang bercorak cerita berasaskan kisah-kisah tokoh atau pahlawan. Selain itu, dipercayai benar-benar berlaku dan bersifat keduniawian. Jenis legenda. Yang pertama, legenda perseorangan. Legenda perseorangan berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu yang dianggap segala peristiwa berkaitan dengan tokoh tersebut benar-benar terjadi. Contohnya, tokoh kepimpinan seperti Hang Tuah dan Tun Perak, tokoh agama seperti Syekh Omar Bashir dan tokoh perniagaan seperti Si Tanggang. Seterusnya, legenda alam ghaib. Legenda ini dianggap benar-benar terjadi.
Legenda ini berfungsi untuk meneguhkan kebenaran berkaitan sesuatu kepercayaan, contohnya pengalaman menziarahi ke alam ghaib seperti dunia hidup orang bunian. Yang ketiga, legenda tempat. Cerita ini mengenai asal-usul sesuatu tempat di mana nama tempat itu berkaitan dengan nama tokoh atau binatang. Contohnya, nama tempat seperti Pekan Langgar di Kedah. Dan yang terakhir, legenda keagamaan yang mengenai orang alim. Contohnya, Habib Noh dan Tok Kenali. Cerita rakyat berbentuk prosa dan tidak dianggap benar-benar terjadi. Cerita rakyat merupakan sumber hiburan, menegakkan kebenaran dan mengandungi moral atau sindiran. Kelebihan cerita rakyat ialah mampu membangkitkan imajinasi dan memberikan pengetahuan sekaligus menanamkan nilai moral. Antara jenis cerita rakyat yang pertama ialah cerita binatang. Cerita ini ditokohi oleh binatang yang mempunyai gambaran sikap dan tingkah laku seperti manusia. Antara ciri tokoh utamanya ialah binatang yang bersifat dan bertingkah laku seperti manusia. Kebiasaannya, watak utama binatang ialah bersaiz kecil tetapi cerdik, manakala binatang besar ialah watak antagonis, contohnya cerita Sang Kancil. Seterusnya, cerita pelipu lara. Cerita ini dituturkan oleh para pelipu lara seperti Tok Selampit, Awang Belanga dan Awang Batin. Antara ciri cerita ini ialah dituturkan secara lisan dari satu generasi ke generasi yang lain. Selain itu, cerita ini berfungsi sebagai hiburan dan pendidikan dan banyak unsur majis dan kesaktian. Contohnya, cerita Hikayat Malim Dewa dan Hikayat Anggun Cik Tunggal. Cerita yang ketiga ialah cerita jenaka. Cerita ini menimbulkan rasa geli hati dan gembira bagi orang yang mendengarnya. Antara ciri cerita ini ialah ada unsur kebetulan dengan situasi sebenar sebagai ragam kehidupan manusia. Antara contoh karya ialah Pak Pandir, Pak Belalang dan Pak Kaduk. Cerita yang terakhir ialah cerita teladan. Cerita teladan mempunyai unsur didaktif, moral dan pendidikan. Cerita ini sesuai untuk kanak-kanak. Ciri-ciri cerita ini ialah watak mengalami suka duka di awal cerita dan memperoleh kegembiraan di penghujung cerita. Sebagai contoh, cerita Bawang Putih, Bawang Merah. Sastra tulisan mula diperkenalkan setelah penerimaan Islam sekitar abad ke-15 dan berkembang dalam istana. Sastra hikayat terbahagi kepada tiga jenis berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya iaitu Hindu, Islam dan Hindu-Islam. Contohnya, hikayat Gul Bakawali, hikayat Sri Rama dan hikayat Raja Pasai. Selain itu terdapat juga sastra undang-undang, sastra epik, sastra panji dan sastra agama. Prosa moden. Menurut Anas Haji Ahmad, hasil karya sastra selepas tahun 1800 Masihi digolongkan dalam sastra moden. Ini adalah untuk memudahkan kita memahami bentuk dan unsur perbezaan dalam sastra Melayu. Prosa tradisional terdiri daripada cerpen, novel dan drama. Cerpen ialah gabungan dua perkataan iaitu cerita dan pendek. Cerpen bukan sahaja menjadi alat untuk menggambarkan perasaan, sikap, pandangan dan fikiran, malah memberi gambaran tentang sesuatu zaman. Antara ciri cerpen biasanya berkisar mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang menjadi fokus utama. Cerpen juga hanya terdapat satu plot sahaja dan dari segi perwatakan, cerpen hanya memusatkan perkembangan watak kepada beberapa orang tertentu sahaja. Pencetusan perasaan dan penyemarakan emosi dalam cerpen akan menerbitkan ketegangan dan menarik pembaca untuk merasai pengalaman yang digambarkan di dalam cerpen tersebut. Seterusnya, prosa moden bagi novel. Novel ialah proses rekaan yang panjang yang di dalamnya termuat sebahagian daripada sebuah kehidupan. Menurut Shahnut Ahmad, novel ialah satu bentuk pentafsiran rencam hidup manusia yang terbina dalam bentuk sastra cerita. Novel merangkumi tiga faktor utama yang saling berkait iaitu pengalaman peribadi, realiti rencam hidup dan imajinasi. Sebagai contoh, novel yang bercorak kemasyarakatan yang dihasilkan oleh Harun Aminur Rashid iaitu Cinta Gadis Rimba 1947, Darah Kedayan 1947 dan Minah Joget Moden 1949. Seterusnya ialah drama. Drama merupakan salah satu bentuk karya sastra yang penulisnya menyampaikan mesej atau pemikiran melalui lakonan dan dialog. Menurut Irwan Johara pada tahun 2014, drama merupakan jenis karya sastra yang dibangunkan oleh unsur intrinsik iaitu satu kesatuan yang membentuk karya secara keseluruhan. Unsur yang mendukung drama ialah skrip drama itu sendiri yang menjadi panduan kepada pengarah. Pelakon ataupun watak yang memegang setiap peranan yang ditulis di dalam skrip juga dianggap penting dalam unsur pementasan drama bagi melakukan cerita. Selain itu, pentas ataupun panggung juga penting bagi tujuan pementasan. Sekarang kita beralih pula kepada puisi tradisional.
Menurut Harun Matbiyah pada tahun 1989, antara genre dalam puisi tradisional itu ialah pantun, syair, gurindam, seloka, talibun, mantra, adat perbilangan, teka-teki, peribahasa, ubai, masnawi dan sebagainya. Terdapat 4 jenis puisi tradisional yang difokuskan iaitu pantun, gurindam, syair dan seloka. Seterusnya ialah pantun. Menurut Zakbar, pantun ialah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan masyarakat Melayu. Bentuk pantun ialah pantun terdiri daripada 2 rangkap, 4 rangkap, 6 rangkap, 8 rangkap, 12 rangkap dan pantun berkait. Ciri-ciri pantun ialah berdasarkan bilangan baris dalam rangkap. Contohnya, bagi pantun 4 kerat, baris 1 dan 2 ialah pembayang, manakala baris 3 dan 4 ialah maksud. Selain itu, bilangan perkataan bagi setiap baris ialah 4 hingga 6 patah perkataan, manakala bilangan suku kata ialah 8 hingga 12. Seterusnya, rima akhir bagi pantun berbentuk AB. Gurindam. Bentuk gurindam adalah terikat iaitu terdiri daripada 2 baris serangkap yang mengandungi 3 hingga 6 patah perkataan dengan skema rima akhir AA. Suku kata gurindam dalam sebaris ialah 8 hingga 12 suku kata. Seuntai gurindam memerlukan beberapa rangkap untuk melengkapkan keseluruhan idea. Bahasanya juga serius manakala isinya mengandungi nasihat, pengajaran, kebenaran serta pernyataan perasaan cinta. Jenis gurindam ialah serangkap 2 baris, serangkap 4 baris dan gurindam bebas. Seterusnya ialah syair. Syair ialah sejenis puisi berlagu. Menurut Zakbar, syair berasal dari perkataan syair, perasaan dan pengenalan dengan panca indera yang selalunya membangkitkan pelbagai perasaan dan pengalaman dalam bahasa yang indah. Tujuan syair adalah untuk memberi nasihat, teguran, pengajaran, kiasan, ilmu dan juga gambaran sejarah. Antara ciri-ciri syair ialah terdiri daripada 4 rangkap dan sesetengahnya terdapat dalam 2 atau 3 rangkap. Selain itu, setiap baris mengandungi 4 hingga 5 patah perkataan dan suku kata pula ialah 8 hingga 12 bagi setiap baris. Syair juga tiada pemain maksud dan merupakan suatu pernyataan yang berlarutan. Seloka. Seloka ialah puisi tradisional Melayu yang berbentuk bebas yang tidak mempunyai bentuk tertentu dari segi rangkap, jumlah baris, sama ada mempunyai irama ataupun tidak. Menurut Harun Matbiyah, 1989, istilah seloka berasal daripada perkataan Sanskrit shaloka yang bermaksud berseluruh, berjenaka atau menyindir. Antara ciri seloka ialah berbentuk puisi bebas dan tidak terikat. Selain itu, bilangan rangkap, suku kata, perkataan atau rimanya juga adalah tidak tetap. Antara contoh seloka adalah seperti seloka Pak Kaduk, seloka Pak Pandir dan seloka Emak Setirandang. Yang terakhir ialah puisi moden. Sajak merupakan satu-satunya genre puisi dalam puisi moden. Sajak merupakan puisi Melayu moden yang berbentuk bebas dan tidak terikat pada jumlah baris, perkataan, rangkap, rima dan sebagainya. Menurut H.B. Jassin, 1983, sajak adalah pengucapan perasaan dengan perasaan yang di dalamnya mengandungi fikiran dan tanggapan. Sajak tidak terikat pada peraturan seperti pemilihan kata atau diksi, pembentukan rangkap, baris serta pematuhan skema rima akhir seperti dalam puisi tradisional. Pertama sekali kita lihat kepada aspek pendidikan. Pengalaman-pengalaman para pengarang ini dapat diterjemahkan melalui kisah-kisah yang ditulis oleh mereka yang terangkum di dalamnya pelbagai bidang ilmu seperti ekonomi, politik, sosiologi dan agama. Pengalaman mereka dijadikan prosa atau puisi dan diletakkan pengajaran, moral dan ilmu pengetahuan. Selain itu, aspek pendidikan dapat mencerminkan masyarakat kesenian yang kreatif, mampu mengkaji keindahan karya sastra dan menguasai kemahiran berbahasa. Seterusnya dapat membina insannya dalam kehidupan manusia bertepatan dengan konsep membina modal insan yang diharapkan negara dan dapat memberikan pengajaran kepada pembaca. Seterusnya dari aspek dakwah. Antara ciri-ciri penting yang membentuk pandangan sastra adalah nilai ijabiah, positif dan waqiah, realistik yang mendalami dan menilik sesuatu sebagaimana adanya. Menurut Siddiq Fazil, pada tahun 2012, sastra dalam Islam itu perlu jelas berciri waqi, realistik dalam melihat apa adanya.
Sastra Islam juga memberi sumbangan dalam pembentukan akhlak manusia Melayu. Sebagai contoh, sastra Islam seperti syair karangan Hamzah Fansuri yang mengajak manusia supaya sentiasa bertakwa kepada Allah SWT. Aspek ketiga ialah aspek kritikan sosial. Sastra adalah rakaman kehidupan yang menggali dan menyelongkar kehidupan manusia daripada pelbagai dimensi dan sudut pandangan yang berbeza-beza. Sesuatu yang dipaparkan dalam sastra adalah sesuatu yang berlaku dan terjadi dalam realiti kehidupan manusia. Contoh kritikan sosial dalam bidang sastra ialah Dikir Barat. Dikir merupakan satu cabang seni kesusastraan yang tergolong dalam genre puisi Melayu tradisional. Menurut Hishamuddin Islam dan Nordiana 2013, mereka mendapati lirik lagu Dikir Barat banyak memaparkan masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, lirik lagu Dikir Barat yang bertajuk Keperitan di Rimba ini digunakan untuk menyalurkan kritikan sosial kepada golongan pemimpin yang tidak amanah dalam menjalankan tugas mereka. Akhir sekali ialah aspek hiburan. Aspek hiburan dapat menghasilkan karya sastra yang membawa keseronokan yang indah. Ini kerana hiburan terhasil daripada keindahan kata-kata yang diungkapkan, irama atau rentak yang indah. Kesusastraan digunakan untuk mengisi masa lapang dan dijadikan hobi. Karya-karya seperti Seloka Pak Pandir bukan sahaja memberi pengajaran, malah menyeronokkan untuk dibaca. Bukan itu sahaja, cerita rakyat juga biasanya dibaca pada waktu lapang untuk menghilangkan kebosanan. Sebagai contoh, karya sastra seperti Pantun merupakan sastra yang cukup popular kerana keupayaannya membawa keindahan yang menghiburkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Emdahanis binti Zamri, pelajar Pro PISMP dari kelas pengajian Melayu 1. Di sini saya akan melontarkan 6 rangkap pantun yang bertemakan hala 7 pendidikan. Puteri lilin gelaran sang ratu, tinggi lampai cerah bak salju, perpaduan terjalin, bangsa bersatu, aspirasi tercapai, negara maju. Sekarang saya akan menjelaskan maksud bagi pantun yang pertama tadi. Pantun ini adalah mengenai aspirasi sistem pendidikan negara, iaitu pada muka surat 94 berdasarkan subtopik yang kedua di dalam buku pengantar pengajian pendidikan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah dirangka
dengan tujuan untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, merangkumi aspek akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Pantun ini menekankan aspek perpaduan di mana sistem pendidikan menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum dan kaya dengan pelbagai keunikan. Negara kita akan lebih berkembang maju jika ukhuwah sesama bangsa ini terjalin. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan kerana pelajar dapat saling berkenalan antara satu sama lain. Melalui interaksi dengan individu dari pelbagai bangsa, murid dapat lebih mengenali, memahami dan menghormati kepelbagaian. Maka, kesefahaman antara kaum akan wujud dan tidak berlakunya pergaduhan atau sikap diskriminasi dalam diri pelajar. Jelas sekali, perpaduan menjadi faktor yang sangat penting dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu yang seimbang dan harmoni seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Berehat si Datuk sehingga terleka, penat membaji di waktu pagi. Guru membentuk, murid beretika, akhlak terpuji, sahsiah tinggi. Pantun ini juga menumpukan kepada aspirasi iaitu 6 aspirasi murid. Sistem pendidikan bermatlamat untuk memastikan setiap murid mencapai potensi maksima yang ada dalam diri mereka. 6 elemen yang menjadi aspirasi dalam pelan pendidikan menekankan kepentingan pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Pantun ini menekankan elemen yang kelima iaitu etika dan kerohanian pada muka surat 103, subtopik kedua. Guru perlu membimbing murid untuk memiliki etika yang tinggi supaya mereka menjadi seorang yang berakhlak murni, bersahsiah tinggi, berani dalam menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman, berfikiran rasional dan bijak membuat keputusan. Terdapat 3 penekanan yang perlu guru berikan kepada murid iaitu kerohanian, integriti dan tanggungjawab. Dengan adanya etika dan kerohanian ini, murid akan menggunakan ilmu dan kemahiran yang betul dan menjadi lebih manusiawi di samping membina kecemerlangan sahsiah yang terpuji. Gadis molek bahasanya puitis, santun pekerti penambah seri. Muridnya telek, mindanya kritis, membina kreativiti, kemahiran inquiry. Seterusnya, pantun yang ketiga pula menjelaskan tentang hala tuju pendidikan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) memberi manfaat yang signifikan kepada murid dalam perkembangan pendidikan mereka tanpa mengira latar belakang. Pelbagai implikasi PPPM kepada murid dan salah satunya ialah kemahiran berfikir iaitu pada muka surat 108 subtopik yang kedua. Setiap murid hendaklah mempunyai kemahiran inquiry untuk memperoleh pengetahuan dan menambah ilmu baharu di samping dapat membentuk murid yang berfikiran aras tinggi. Bukan itu sahaja, murid juga akan mempunyai minda yang kritis iaitu dapat berfikir secara rasional, bijak membuat keputusan, dapat menyelesaikan masalah dalam persekitaran sebenar dan kemampuan melakukan inovasi. Kemahiran kognitif ini dapat melahirkan murid yang kreatif, inovatif dan intelek serta dapat menguasai pelbagai kemahiran dengan cekap.
Kemanjadian murid dapat diukur melalui kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baharu, mencipta idea dan pengetahuan baharu. Tanpa jemu sibuk mengukir, dibuat hiasan seni ukiran. Murid berilmu, bijak berfikir, pembelajaran berkesan, menjana kemahiran. Pantun yang keempat ini pula menjelaskan tentang hala tuju pendidikan, iaitu implikasi PPPM kepada murid adalah dapat melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran insaniah, iaitu pada muka surat 107 subtopik yang kedua. Di sini, murid bukan sahaja mempunyai pembelajaran yang kaya dari segi akademik, malah juga dari segi bukan akademik, contohnya tugasan projek secara berkumpulan untuk meningkatkan keupayaan mereka bekerja secara individu atau kumpulan. Dengan cara ini, pembelajaran akan lebih terkawal dan berkesan kepada murid sekaligus meningkatkan lagi kefahaman mereka dalam pembelajaran. Antara contoh kemahiran insaniah murid ialah kemahiran komunikasi, kemahiran merancang dan mengelola aktiviti, kemahiran bekerja secara berkumpulan, kemahiran mengurus dan menganalisis maklumat, kemahiran berfikir dan teknik matematik, serta kemahiran memahami budaya. Kemahiran ini sangat penting untuk dikuasai agar dapat membentuk murid yang berfikiran kritis, berkeupayaan dalam komunikasi dan melahirkan murid yang berpengetahuan minda kelas pertama. Busana bercorak berbenang pakan, menambat hati sang puteri. Guru penggerak transformasi pendidikan, murid berkualiti, bijak bestari. Pantun ini pula adalah mengenai implikasi terhadap guru, iaitu pada muka surat 109. Sudah terang lagi bersuluh, guru merupakan penggerak dalam transformasi pendidikan bagi melahirkan murid yang berkualiti dan bijak pandai. Transformasi pendidikan negara memerlukan guru yang dapat memberikan pendidikan berkualiti seiring dengan pendidikan di peringkat global. Dengan cara ini, murid yang bertaraf dunia dan berfikiran kritikal akan dapat diwujudkan seiring dengan matlamat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Implikasi yang diulaskan di dalam pantun tersebut ialah guru yang bijak menguruskan pengajaran dan pembelajaran, iaitu guru yang bijak merancang proses pengajaran serta mampu mencapai objektif yang ditetapkan. Guru perlu menguasai kebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, kebolehan mengukur tahap kefahaman murid dan sebagainya. Kesungguhan guru dalam mengajar ini akan menghasilkan keseronokan di dalam bilik darjah dan menjamin pembelajaran yang efektif kepada murid. Menuai padi menanam pandan, masa terisi dengan bertani. Guru menjadi suri tauladan, membentuk generasi berakhlak mulia. Pantun yang terakhir ini juga adalah mengenai implikasi terhadap guru, iaitu pada muka surat 110. Pantun tersebut memulaskan tentang guru perlu menjadi suri teladan kepada murid-murid, contohnya penghayatan nilai, etika, akhlak dan semangat perpaduan seperti yang terkandung dalam hasrat PPPM. Hal ini dikatakan demikian kerana murid lebih lama meluangkan masa seharian mereka di sekolah berbanding di rumah, dan jelas sekali sifat guru akan menjadi panduan serta contoh bagi murid-murid. Guru seharusnya menunjukkan nilai yang baik di hadapan murid dan membina perpaduan untuk diikuti murid, contohnya bergaul dengan guru berlainan bangsa atau beramah mesra dan tidak pilih kasih dengan murid berbangsa lain di dalam kelas. Di sini, sifat murid akan mencerminkan sifat guru yang mendidik mereka.
Guru bukan sahaja harus berperanan sebagai suri teladan kepada murid dalam apa jua tindakan, tetapi harus berusaha menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kokurikulum serta aspek pembangunan sahsiah murid.